Eda Al-Quran ke seluruh dunia, gagasan penting kerajaan perpaduan martabatkan Islam. Punca nahas pesawat di Elmina perlu siasatan lanjut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Usaha cetak dan edar 1 juta naskah Al-Quran ke seluruh dunia ialah gagasan penting kerajaan perpaduan memartabatkan Islam. Perdana Menteri berkata usaha itu berupaya mendidik dan memberikan penghayatan sebenar tentang Islam kepada seluruh masyarakat tanpa mengira agama, sekaligus dapat menangani Islamofobia di luar negara. Ini usaha yang murni, sebab itu bukan saja saya datang ke sini, saya sebut dalam belanjawan negara, ya, dan saya sebut berulang kali, baik di parlimen atau luar parlimen, bahawa ini di antara gagasan yang penting untuk memberi makna kepada penghayatan Islam dan memartabatkan umat dan negara. Beliau hadir pada majlis penghantaran 3 kontena Al-Quran untuk solidariti wakaf sejuta naskah Al-Quran di Putrajaya. 30,000 naskah Al-Quran ke Australia, United Kingdom dan Kanada hari ini. Pada Januari lepas, Perdana Menteri telah umumkan Malaysia akan mencetak sejuta naskah Al-Quran sebagai simbolik penuh hikmah dan matang bagi menjawab serangan terhadap Islam seperti kejadian pembakaran kitab suci Al-Quran di Sweden. Portfolio Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan segera diisi. Perdana Menteri terbuka menerima cadangan nama individu untuk memegang jawatan berkenaan. Bagaimanapun, pertimbangan menyeluruh akan dibuat sebelum ia dimuktamad. InsyaAllah kita akan isi kekosongan. Siapakah? Kalau ada cadangan, sila tulis surat kepada saya secepat mungkin. Tidak mesti pulai lah Datuk Seri yang menang hari itu. Dah, kena tulis surat ke saya timbang. Okay? Mengenai gesaan agar Perdana Menteri beri penjelasan di Parlimen berhubung keputusan Mahkamah melepas tanpa membebaskan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ini jawapan Datuk Seri Anwar. Datuk Seri, mengenai gesaan supaya Perdana Menteri memberikan penjelasan mengenai kes DNAA, mungkin Datuk Seri akan memberikan kenyataan di Parlimen? Mungkin, insyaAllah. Mangsa nahas pesawat Beechcraft model 390 di Elmina 17 Ogos lalu tidak mungkin dapat diselamatkan disebabkan magnitud daya hentaman kuat dan kebakaran dahsyat susulan nahas. Itu laporan awal kemalangan pesawat oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara yang dikemukakan kepada Kementerian Pengangkutan. Laporan awal berkenaan menjelaskan pecutan jangka pendek 0.1 hingga 0.5 saat yang biasa dilihat dalam pelanggaran pada kelajuan tinggi membawa kepada kematian penumpang pesawat. Selain itu, pesawat berkenaan mempunyai sijil kelayakan udara yang sah dan telah dikekalkan dengan mematuhi peraturan. Kementerian Pengangkutan dalam kenyataan memaklumkan, laporan akhir penyiasatan dijangka selesai selewat-lewatnya pada Ogos tahun depan. Ini selaras dengan Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa yang membenarkan tempoh 12 bulan untuk memuktamadkan dokumen susulan kemalangan itu. Sementara itu, laporan awal siasatan menyatakan tiada bukti yang menunjukkan ketidakupayaan atau faktor fisiologi menjejaskan prestasi juruterbang sehingga menjadi punca nahas. Juruterbang pertama dan kedua mempunyai rehat yang cukup sebelum penerbangan. Mereka juga tidak mempunyai masalah perubatan berdasarkan sejarah kesihatan dan pemeriksaan fizikal. Laporan setebal 60 halaman itu menyatakan juruterbang pertama telah dilesenkan dan layak untuk penerbangan mengikut peraturan sedia ada. Kedua-dua juruterbang memiliki sijil perubatan yang sah daripada Pentadbiran Penerbangan Persekutuan FAA Amerika Syarikat dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM. Penemuan lain menunjukkan keterlihatan jelas melebihi 10 km dan cuaca baik dengan perubahan angin yang pelbagai pada 5 knot. Turut dinyatakan tiada penemuan objek asing, bulu burung atau bahan lain pada komponen enjin pesawat.
Kuala Lumpur komited melaksanakan aspek digariskan dalam laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat berkaitan pemerdagangan orang. Usaha dipergiat bagi membolehkan negara keluar daripada senarai pemantauan tahap 2. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan semasa negara menunjukkan aspek disyorkan laporan itu berjaya dipatuhi. Antara sasaran utama kita adalah kita nak improve atau tingkatkan taraf penerapan kita ni daripada level 2 pemerhatian kepada tahap lebih baik dalam masa 1 tahun ini. Kita ada sehingga April tahun depan. Dan kalau kita lakukan usaha berterusan ini, saya zahirkan keyakinan saya bahawa kita bergerak di atas landasan yang betul. Pemerhatian dalam laporan antarabangsa ini, yakni dari Jabatan Negara Amerika Syarikat ni, dia sangat precise. Indikator apa dia nak kita capai. Antara usaha terbaru dilaksana penahanan lebih 50 suspek kes penerokaan unsur nadir bumi di Kedah yang disyaki wujud amalan buruh paksa. Bagi membantras kegiatan itu di peringkat akar umbi, galakan penglibatan secara langsung oleh pihak majikan diperhebat. Selain itu, jalinan kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan berkaitan dipererat. Turut disalur bantuan dana kepada rumah pelindungan yang menempatkan mangsa pemerdagangan orang. Datuk Seri Saifuddin ditemui pada majlis sambutan Hari Anti Pemerdagangan Orang Sedunia 2023 di Putrajaya. RM3 juta dana kandungan digital diperuntuk Kementerian Komunikasi dan Digital kepada pemain industri kreatif Sabah dan Sarawak. Turut ditawar diskaun 20% untuk sewaan dan kemudahan penggambaran di Finas selama 6 bulan mulai hari ini. Saya berharap dana kandungan digital sebanyak RM3 juta yang kita umumkan tadi beserta dengan diskaun yang kita berikan akan dapat memberi satu suntikan semangat dan menjadi pemangkin kepada penghasilan lebih banyak kandungan ataupun konten dari Sabah dan Sarawak. Beliau ditemui pemberita pada majlis perasmian program seminar Fast Track How to be a Content Creator serta pembukaan studio Soundstage Finas Sarawak di Auditorium Finas Kuching. Adun Jepak Sarawak Datuk Talib Zulpilip meninggal dunia petang tadi di Pusat Pakar Perubatan Normah Kuching. Menurut pembantu peribadinya Ayu Sulaiman, Allahyarham telah dimasukkan ke hospital pada Rabu selepas mengadu sakit sebelum dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU. Dalam pada itu, menurut kenyataan ringkas Unit Komunikasi Awam Sarawak, jenazah akan diuruskan di Kompleks Pusara Islam Semariang dan dijangka di Kebumi pada pukul 9 malam ini. Allahyarham Datuk Talib, 72 tahun, merupakan adun Jepak sejak 1996 dan pernah memegang jawatan dalam Kabinet Sarawak sebagai Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Datin Dr. Zaliha Abdullah dan 2 orang anak. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut memberi penghormatan terakhir terhadap Allahyarham di hospital berkenaan sejurus tiba di Kuching. Kita buat satu app ni. Semua bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Kau ambulans! Kakak ni nak salin pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Ayo bersama-sama kita ke Stadium Perpaduan Kuching Sarawak pada 16 September 2023 pukul 7 malam bagi memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2023 Peringkat Kebangsaan.
Pelbagai persembahan menarik akan diadakan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2023. Sambutlah Hari Malaysia dengan penuh kebanggaan dan jiwa yang penuh semangat patriotisme. Radio, my favorite song. Kalau pergi Kuala Lumpur, tulis nama atas batu. Bukan Gol! Seronok kan? Anda boleh tonton secara langsung, VOD, dengar radio dan podcast melalui satu aplikasi. Muat turun aplikasi RTM Kids sekarang. Bertemu kembali. Perdana Menteri dijadual melakukan lawatan kerja kedua China bagi menghadiri Expo China ASEAN ke-20 KEXPO 2023 di Nanning Ahad ini. Wartawan Muhammad Najib Masyur di Nanning ada perinciannya. KEXPO yang berlangsung esok sehingga 19 September berpotensi membuka banyak peluang kerjasama dalam pelbagai sektor serta membawa pelaburan masuk ke Malaysia. Pada masa sama, memperkukuhkan lagi hubungan Beijing-Kuala Lumpur yang sudah terjalin hampir 50 tahun. Sejak dilancarkan pada 2004, lebih 300 forum dan mesyuarat peringkat menteri diadakan menerusi KEXPO melibatkan bidang kesaling hubungan, kapasiti pengeluaran, urusan-urusan pelepasan kastam dan keuangan. Pelbagai projek turut dijayakan seperti dua negara, Taman Berkembar China-Malaysia, Pusat Maklumat China-ASEAN dan Perikatan Pengangkutan Multimod China-ASEAN KAMTA. Malah, kini China dan ASEAN terus mempergiatkan rundingan pembinaan kawasan-kawasan perdagangan bebas China-ASEAN KAFTA versi 3.0. Dalam konteks hubungan Beijing-Kuala Lumpur, China merupakan rakan dagang Malaysia terbesar sejak tahun 2009 dengan jumlah perdagangan sehingga 487.13 bilion ringgit pada tahun lalu. Pelaburan dalam pelbagai sektor dilihat bakal dibawa pulang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi lawatan kerja sehari ke Bandar Nanning, China 17 September depan. Pastinya pertemuan bersama dengan rakan sejawatan dari China, Li Xiang, akan dapat merealisasikan lagi hasrat pertumbuhan ekonomi berkenaan. Expo China ASEAN yang memasuki edisi ke-20 2023 tahun ini pastinya menjadi satu pentas dan juga platform terbaik untuk kesaling hubungan negara-negara ASEAN dan China dalam sektor pertumbuhan ekonomi. Malaysia juga turut mengiktiraf negara China selaku rakan dagangan terbaik dunia di Malaysia. Muhammad Najib Masyur, Nanning, China, RTM. Peluang mengeratkan silaturahim dan mengukuhkan perpaduan melalui kegiatan tani kini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh komuniti bandar. Tidak hanya menjadikan pertanian bandar sebagai sumber menjana makanan selamat, kebun komuniti menjadi terapi baharu bagi komuniti bandar. Ikuti laporan wartawan Sofia Nasrun. Tenang, bersih dan hijau. Kebun Komuniti 4 di Presin 14 Putrajaya ini sungguh mendamaikan. Kebun komuniti yang diusahakan sejak 2018 ini sentiasa mendapat sambutan yang baik dalam kalangan pelbagai bangsa dan juga kaum. Selain sayur dan herba, sebanyak 500 pokok buah rock melon turut ditanam di kebun komuniti yang diusahakan penduduk yang terdiri dalam kalangan pelbagai bangsa itu. Aktiviti sihat itu semakin mendapat perhatian komuniti setempat yang meluangkan masa untuk bercucuk tanam pada hujung minggu. Tapi bila Perbadan Putrajaya mewujudkan kebun komuniti, maknanya komuniti yang setempat ni boleh turun sama-sama berkebun, berkenal satu sama lain, antara satu sama lain, mengeratkan silaturahim sesama kita lah. Di sini kita boleh sama-sama bercucuk tanam ataupun kurang-kurang pun mengenali pokok-pokok yang ada di Malaysia dan juga boleh belajar pelbagai ilmu pertanian. Jadi di kawasan ni kebanyakannya adalah orang yang masih bekerja.
kita pun ada juga contohnya ahli yang daripada bangsa India. So sama-sama majmuk perpaduan kita menggerakkan keterjaminan makanan negara, insya-Allah. Kebun Komuniti 4 mengaplikasi konsep 5R iaitu refuse, reduce, reuse, recycle dan recovery. Aspek pertanian lestari yang diamalkan juga membawa kejayaan apabila kebun ini menjuarai Anugerah Kejiranan Hijau 2022 peringkat kebangsaan. Untuk kami memberi kesedaran kepada penduduk di sini, bagaimana kita boleh menghasilkan baja kompos yang akan kita gunakan kepada tanaman-tanaman yang kami tanam di sinilah untuk menjaminkan produk yang kita makan, sayur-sayuran yang kita makan adalah lebih selamat berbanding penggunaan baja kimia. Memang kami pernah buat program bersama-sama komuniti di sini, memberi kesedaran tentang penggunaan baja kompos lah. Bila kita sebut manfaat, terlalu banyak sebenarnya manfaat daripada KK4 yang secara tak langsungnya, pertamanya apa yang kita boleh buat adalah membakarkan sayur-sayuran dengan yang harga yang lebih murah. Apa sahaja ulam-ulaman, sayur-sayuran dan juga cara-cara kita juga boleh memberikan satu nasihat untuk cara penanaman dan membakarkan baja anak benih. Selain daripada itu juga manfaat yang kita dapat hari ini adalah pencampuran ataupun silaturahim yang berkekalan yang sangat bagus di antara satu kaum, satu komuniti. Sofia Nasrun, RTM. Kerajaan akan memberikan penekanan kepada pembangunan infrastruktur pengangkutan dan logistik yang mampan dan berdaya tahan. Anjakan utama pengukuhan jaringan pengangkutan awam akan menyediakan akses dan ketersambungan yang lebih baik. Lebih ramai rakyat akan menikmati perkhidmatan pengangkutan awam yang semakin cekap, berdaya harap, mampu bayar dan selamat. Antara projek pengangkutan baru diperkenalkan termasuk perluasan perkhidmatan bas rapid transit BRT dan bas dalam bandar termasuk di Johor Bahru dan Lembah Kelang. Naik taraf lebuh raya Senai Desaru. Pelebaran lebuh raya Utara Selatan dari Yong Ping ke Senai Utara secara berfasa. Pembinaan Sarawak Sabah Link Road 2. Pembinaan lebuh raya Pen Borneo Sabah fasa 1B. Projek transit aliran ringan LRT Pulau Pinang. Luasan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Pembangunan semula lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Naik taraf lebuh raya Timur Barat dari Great Perak ke Jeli Kelantan. Naik taraf jalan dari Tanah Rata ke Kia Farm Cameron Highlands Pahang. Selain itu, pembangunan pelabuhan baru di Pulau Keri, Selangor dijangka dapat mengukuhkan pelabuhan Kelang sebagai hub pemindahan kapal serantau. Kerajaan juga akan menambah baik kerja-kerja penyelenggaraan infrastruktur pengangkutan bagi memanjangkan jangka hayat jalan raya, aset rel dan peralatan navigasi udara.